Bersama saya Aidanaya dalam rentasan berita edisi 1015 dan antara paparan utama. Hadiah balas jasa kepada Praswah, satu penghinaan kepada rakyat. Arkan PRU 15 segera, lambang kesombongan BN. Siapa sebenarnya dedalu politik? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tentunya para penonton masih panas telinga dengan berita yang tular 2 hari sebelum berlangsungnya PRN Melaka. Dewan Rakyat dikatakan kecoh apabila lebih 10 ahli parlimen pembangkang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pemberian rumah dan hartanah bernilai 100 juta ringgit sebagai hadiah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Isu tersebut dibangkitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad PH Langkawi yang meminta penjelasan apa gunanya duit kerajaan diberi kepada Najib yang beliau sifatkan sebagai banduan, penyangak dan juga pencuri. Tegas beliau, hadiah itu diberikan sebagai jasa Najib sebagai Perdana Menteri. Namun Dr. Mahathir mempersoalkan apakah jasa ahli parlimen pekan itu kerana menurutnya Najib adalah seorang banduan. Bajet ini berkenaan dengan hadiah kepada Yang Berhormat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dianya akan dihadiah dengan wang, dengan harta dan rumah bernilai 100 juta ringgit. Kerana kononnya jasanya kepada negara. Ini tak disebut. Kerana kita nak tahulah apa dia jasa dia. Setakat yang kita tahu dia adalah satu banduan. Semalam sekali lagi Tun Dr. Mahathir Mohamad membidas tindakan memberikan hadiah kepada individu yang didapati bersalah dalam kes rasuah. Jelas beliau tindakan tersebut disifatkan sebagai pilih kasih untuk golongan tertentu sahaja yang kononnya berjasa kepada negara. Bagaimanapun, katanya perkara itu berbeza dengan pejabat awam yang didapati bersalah apabila mereka tidak akan mendapat sebarang pencen atau sagu hati. Di negara kita, pilih kasih ini bukan dilakukan secara tersembunyi. Bahkan mereka yang telah didapati bersalah hendak diberikan hadiah oleh kerajaan kerana kononnya berjasa kepada negara. Bila ditanya apa jasanya, mereka tidak dapat jawab. Perbuatan ini memburukkan keadaan dan menyalahi undang-undang. Orang ini sudah didapati bersalah, sedangkan pegawai kerajaan yang membuat sesuatu kesalahan setelah didapati bersalah, dia tidak akan dibayar pencen, jauh sekali sagu hati. Ini berlaku depan kita. Semua orang tahu. Walaupun saya tidak sebut nama, semua orang tahu, katanya. Beliau berkata demikian dalam Majlis Dialog Bersama Negarawan dan Memorandum Persefahaman Riset Malaysia bertempat di Putrajaya Marriott Hotel Sabtu lalu. Dr. Mahathir dipercayai merujuk kepada kenyataan Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz yang mengesahkan kerajaan menerima permohonan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang mendapatkan hartanah bernilai 100 juta ringgit di ibu negara ketika menggulung perbahasan bajet 2022 di Dewan Rakyat. Ia menimbulkan perdebatan hangat sehingga memaksa Najib mengumumkan menolak permohonan mendapatkan hartanah berkenaan kerana tidak mahu ia dijadikan sebagai isu dalam pilihan raya negeri Melaka. Bagaimanapun, Najib menjelaskan permohonan itu adalah berdasarkan kelayakan dan peruntukan yang ada dalam Akta Saraan bekas Perdana Menteri 1950 yang mana akta tersebut telah diubah suai dan diperbaiki pada tahun 2013 dan semua kemudahan tersebut diperoleh bekas-bekas Perdana Menteri. Dek kerana tawaran membalas budi, kediaman bernilai 100 juta ringgit itu, Najib terus disindir pembangkang di sidang Dewan Rakyat semalam. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami semangat hutang budi di bawah mati, namun pemberian itu merupakan beban kepada negara. Bahkan beliau percaya bekas-bekas Perdana Menteri yang lain tidak akan menuntut pemberian sedemikian daripada kerajaan. Pengalaman mengenali tokoh-tokoh seperti
almarhum Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, orang-orang ini tak perlukan dana. Mereka berkhidmat kerana kasih kepada negara. Ini berbeza dengan yang lain. Jadi saya percaya walaupun semangat itu ada, kita minta menteri beri penjelasan apa yang berlaku. Memang kita tahu peruntukan undang, berapa yang diperolehi dan mengapa jemaah menteri boleh bersetuju dengan mudah kemudahan-kemudahan diberikan. Jemaah menteri walaupun jemaah menteri itu sebenarnya besar adalah daripada parti-parti Melayu dan parti Islam. Katanya, Ahli Parlimen Port Dickson itu berkata demikian ketika perbahasan rang undang-undang perbekalan bajet 2022 peringkat Jawatankuasa Mesyuarat Dewan Rakyat. Muhammad Sabu, PH Kota Raja yang juga Presiden Parti Amanah Negara Amanah pula turut memberi sindiran pedas ketika mencelah perbahasan Anwar. Memandangkan jasa Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lalu, boleh tak Ketua Bangkang bersetuju dengan saya supaya Tengku Rahman diberi pampasan 1 bilion sebab bapa kemerdekaan. Tun Razak bapa pembangunan kita bagi 500 juta. Tun Husin On bapa perpaduan cukuplah 300 juta. Tun Mahathir bapa pembangunan moden 22 tahun Perdana Menteri kita imbuhan bagi 2 bilion. Tun Abdullah 100 juta, Najib 1 juta. Biar negara bankrupt pun tak apa, tapi yang pentingnya imbuhan kepada bekas orang berkhidmat ni begitu penting. Setuju atau tidak? Kata beliau, Najib pada Jumaat lalu mengumumkan beliau menolak tawaran peruntukan kediaman bernilai 100 juta ringgit oleh kerajaan kepadanya. Jika rakyat tidak selesa, saya boleh tarik balik permohonan kediaman seperti dibenarkan di bawah Akta Kerajaan pada 2018 itu. Permohonan ini sebenarnya berdasarkan Akta Saraan Bekas Perdana Menteri 1980. Akta berkenaan sudah dipinda dan diubah suai serta diperbaiki pada tahun 2013. Katanya, sehari sebelum itu pada sidang Parlimen, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pejuang Langkawi membangkitkan bagaimana isu hadiah itu tidak disebut dalam belanjawan negara dan meminta Menteri Kewangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz memberi penjelasan. Kita tunggu dan kita lihat sejauh mana penawaran, penolakan atau penerimaan habuan balas budi dan jasa ini berkesudahan. Almaklumlah, PRN Melaka pun sudah selesai. Maka tidak ada alasan lagi untuk menidakkan atau mengiyakan bab kata Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Tetapi jangan sesekali melukakan hati rakyat dengan memberi hadiah kepada perasuah dan penjenayah yang telah dijatuhkan hukuman bersalah serta meninggalkan hutang berbilion ringgit kepada rakyat untuk dibayar. Sesungguhnya ia satu penghinaan. Nampaknya setelah memenangi pilihan raya negeri Melaka, nada percakapan UMNO sudah mula kedengaran mendabik dada dan membesar diri. Almaklumlah menang 21 kerusi daripada 28 yang dipertandingkan. Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamad berkata, kejayaan cemerlang BN dalam PRN Melaka itu membuktikan mereka mampu mencipta kejayaan tanpa perlu bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Kononnya, langkah UMNO meletakkan ramai calon muda di Melaka memberikan keyakinan kepada rakyat untuk kembali memilih BN sebagai kerajaan negeri. Katanya pujian perlu diberikan kepada pengerusi BN dan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang berani mengambil risiko dan mengetengahkan calon muda untuk menawan hati pengundi. Terima kasih juga kepada Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai pengarah PRN Melaka dan keseluruhan jentera BN yang membantu kemenangan BN. Katanya menerusi kenyataan semalam. Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang berpandangan masih terlalu awal BN untuk memutuskan bergerak secara solo pada PRU 15 yang akan datang. Menurut Khairi, walaupun parti itu memenangi pilihan raya negeri Melaka, namun BN perlu mengkaji lebih mendalam statistik 65% pengundi yang keluar mengundi semalam sebelum memutuskan sama ada untuk bergerak secara solo atau sebaliknya pada PRU 15 akan datang. Nur Jazlan yang juga Ketua UMNO bahagian Pulan menambah, strategi dan formula itu boleh diguna pakai pada PRU 15 nanti kerana sudah terbukti mampu memberikan kejayaan besar kepada parti. Katanya pendekatan terbaru itu juga mungkin mampu mengimbangi kekurangan sokongan yang dihadapi MCA dan MIC pada PRU 14 yang lalu. Kita perlu kekalkan strategi terbaik ini, bergerak solo tanpa perlu ada kerjasama dengan pakatan politik lain. Lebih ramai calon muda, lebih bagus dan dalam masa yang sama kekalkan calon orang lama untuk mengimbangi sokongan.
Rakyat percayakan tindakan menyegerakan dan peremajaan dalam parti seperti saya laungkan pada tahun 2008 sewaktu menawarkan diri bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO menentang Tan Sri Muhyiddin Yassin dahulu, katanya. Dan kini berbekalkan kemenangan itu, belum seminggu pilihan raya negeri Melaka tamat, desas-desus mengenai kemungkinan berlakunya pilihan raya baharu sudah mula kedengaran. Pilihan raya yang dibangkitkan ini bukanlah PRN Johor yang isunya timbul pada tempoh awal kempen PRN Melaka, tetapi sebaliknya ialah pilihan raya umum ke-15 yang akan melibatkan keseluruhan negeri di Malaysia. Isu mengenai kemungkinan tersebut mula dijadikan perhatian selepas Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Mohamad Hassan menyatakan bahawa PRU15 wajar diadakan dalam masa terdekat dengan mengambil kira sentimen rakyat yang ketika ini dilihat memihak kepada gabungan tersebut dalam PRN Melaka. Pada masa yang sama, beliau turut memaklumkan bahawa pandangan tersebut telah disuarakan kepada Perdana Menteri Keluarga 69, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sementara itu, Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan pada Isnin turut dilaporkan berkata, PRU15 wajar diadakan ekoran daripada momentum baik yang dimiliki oleh BN selepas berjaya memperoleh kemenangan mutlak 2/3 kerusi di Dewan Undangan Negeri Dun Melaka. Ahli Parlimen Pontian itu bagaimanapun memaklumkan perbincangan mengenai perkara itu akan dibuat lebih lanjut bersama dengan pucuk pimpinan parti dan juga Perdana Menteri. Dalam pada itu, Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pula memaklumkan bahawa partinya tidak akan mengambil langkah tergopoh gapah dengan meminta supaya PRU15 diadakan segera. Taqiyuddin yang juga Menteri Tenaga dan Sumber Asli berkata, persoalan tersebut sepatutnya ditentukan oleh jemaah kabinet dan bukannya parti politik. Ada benarnya semuanya ini? Kedengarannya agak benar bahawa Ismail seolah-olah bertindak dan mengumumkan sesuatu atas desakan dan arahan suara-suara gaib dalam UMNO yang berbisik ke telinga beliau. Tentunya, persoalan untuk mengadakan PRU15 tidak seharusnya hanya bergantung kepada faktor kebolehan sesebuah parti untuk memenangi pilihan raya tersebut hanya kerana mereka mengetuai kerajaan. Adalah perlu diingatkan bahawa negara masih lagi belum sepenuhnya pulih daripada penularan COVID-19. Adalah penting supaya kerajaan dan juga parti politik untuk memikirkan semasak-masaknya langkah yang bakal diambil mereka dan tidak hanya bersandarkan kepada perkiraan politik penting diri kalian semata-mata, tetapi tolong ambil kira nyawa rakyat dan kelangsungan hidup mereka. Barang diingat, orang yang sombong selalu dikalahkan oleh orang yang rendah hati. Mungkin tidak segera, tapi pasti. Noktah. Rumah sudah siap, pahat masih berbunyi. Itu gambaran yang berlaku sejurus pilihan raya negeri Melaka berakhir kemarin. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki hari ini membangkitkan kembali pendirian PAS yang kasihnya berpaut pada Bersatu. Walaupun 2 kali kepimpinan tertinggi UMNO mengadakan pertemuan dengan delegasi pimpinan PAS, kata Ashraf Wajdi, PAS lebih terdorong untuk bersama bersatu. Waktu itu lagi kami membawa mandat Majlis Kerja Tertinggi untuk menawarkan agar PAS dapat bekerjasama dengan BN atas logo PAS. Kami tidak sesekali meminta PAS bertanding atas logo BN tetapi atas logo Keramat Bulan yang menjadi kebanggaan PAS. Bahkan kepimpinan turut menawarkan 3 kerusi DUN yang berpotensi menang kepada PAS termasuk kerusi Duyung, kawasan Pesuruhjaya Negeri, Datuk Kamarudin sendiri. Tegasnya menerusi hantaran di Facebook hari ini. Tambah beliau, malang sekali PAS lebih terdorong untuk menerima tawaran PPBM untuk bertanding di kerusi-kerusi yang UMNO menang dan PRU lepas dengan menggunakan logo PN. Untuk rekod, PAS mengenepikan logo partinya sendiri apabila bertanding dalam PRN Melaka menggunakan lambang Perikatan Nasional. Walau bagaimanapun, PAS gagal menawan mana-mana 8 kerusi yang ditandingi iaitu di Kuala Linggi, Tabuh Naning, Durian Tunggal, Bukit Katil, Duyung, Serkam, Klebang dan Merlimau. Mengulas lanjut, Ashraf Wajdi dilihat mengungkit kembali pendirian PAS yang tidak akan meletakkan calon di kerusi DUN yang dimenangi UMNO pada pilihan raya umum 2018. Ujarnya, timbalan Presiden PAS sebelum ini memberikan jaminan tidak akan mengganggu kerusi-kerusi yang telah dimenangi oleh UMNO dalam PRU 14. Sementara itu, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari menafikan dakwaan pihak tertentu bahawa dia tidak sukakan UMNO dan Muafakat Nasional. Sebaliknya, ahli Parlimen Pasir Mas itu berkata dia paling anti kepada manusia iaitu orang politik yang suka memesongkan fakta dan mengambil kenyataan sekerat. Bahkan Ahmad Fadli melabelkan individu terbabit sebagai hanya dedalu politik, sama sekali tidak memberi manfaat serta menambah toksik.
Saya tidak anti UMNO, jauh sekali anti Muafakat Nasional. Hubungan saya dengan pemimpin-pemimpin UMNO khususnya di Parlimen sangat baik, tiada masalah. Namun dalam hal berdepan dengan manusia yang suka memesongkan fakta, mengambil kenyataan sekret dan kemudiannya membuat pemahaman sendiri, lantas menabur persepsi pula atas pemahaman yang dibuat itu. Saya fikir orang seperti itu sangatlah tidak berguna untuk politik negara dalam parti apa sekalipun. Manusia seperti ini hanyalah dedalu politik. Datangnya langsung tiada faedah, bahkan menambah toksik untuk memastikan dirinya besar dan segar. Saya bukan anti kepada parti tertentu, namun saya sangat anti kepada manusia seperti ini. Tegasnya dalam hantaran di Facebook. Penegasan Ahmad Fadli itu dilihat susulan perang mulut mengurusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK berkenaan dengan Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Sebelum ini, Ahmad Fadli menyekolahkan Ashraf supaya betul-betul membaca sebelum memberi komentar dan belajar mencari kenyataan asal memandangkan dia tidak ada pun menyatakan PAS mahu menggugat kubu BN seperti yang didakwa Ashraf. Dakwaan Ashraf yang 2 kali kalah bertanding di Parlimen Tumpat semasa pilihan raya umum ke-12 dan Parlimen Pasir Putih di PRU 14 itu berhubung kenyataan media Ahmad Fadli sehari selepas keputusan pilihan raya negeri Melaka. Ahmad Fadli menyebut kononnya PAS dan PN telah menunjukkan kemampuan yang memberangsangkan dalam PRN Melaka sebagai pasukan yang dilihat underdog. Katanya PN berjaya merampas 2 kerusi DUN yang dimenangi BN dan DAP sebelum ini serta berada di tempat kedua di beberapa kerusi majoriti Melayu walaupun PN dijangka akan bungkus di semua kerusi. Ternyata kenyataan sedemikian umpama menyedapkan hati sendiri agar tidak terlalu kecewa atau tidak terlalu malu dengan akar umbi. Persoalannya, siapakah sebenarnya dedalu politik dalam kemelut yang melanda antara PAS dan UMNO ini? Jawapannya ada pada para penonton yang seharusnya mampu menilai siapa yang selayaknya digelar dedalu. Siang malam bercakaran, umpat keji menikam belakang tetapi masih sanggup tidur sebantal dan makan sepinggan demi kuasa dan ketamakan. Di mana letaknya rasa malu kalian kepada rakyat? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk dapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.